Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul lagi pada hari ini untuk mengimarahkan lagi kita punya bacaan Al-Quran dan tafsir yang berpandukan daripada Al-Quran Amazing. Jadi seperti biasa, kepada yang sedang menonton live ni maupun yang akan menonton live ni nanti, jangan lupa like dan juga share kita punya Facebook ini, Facebook page ni, supaya kita dapat sebarkan manfaat ataupun ilmu walaupun sedikit kepada orang ramai, insya-Allah. Juga kita masih lagi membuka pendaftaran yang berminat untuk menjadi sebahagian daripada Bandar Wakaf Madinah Maudah. Jadi bolehlah isi Google Form yang tertera di website kami dan juga di Facebook kami untuk sesi pendaftaran, dan sekiranya terdapat sebarang kemusykilan ataupun apa-apa yang nak tanya pasal Bandar Wakaf Madinah Maudah, bolehlah terus hubungi Wakil Sekretariat Bandar Wakaf Madinah Maudah. InsyaAllah kami akan bantu semampu yang boleh, insyaAllah. Jadi tanpa kita membuang masa, kita teruskan agenda utama kita pada pagi ini. Jadi saya mempersilakan Wakil Sekretariat untuk mengetuai bacaan kita pada pagi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasuli ma nuthabbitu bihi lilmu'minin wa qul lilladzina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna 'amilun wantadhiru inna muntazirun walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita tamat pengakhiran surah Hud 118 sampai 123. Dan tak dia pelan-pelan ya, pelan-pelan kayuh habis surah Hud. Insya-Allah minggu depan kita masuk surah Yunus ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaduna mukhtalifin, dan jika Tuhanmu menghendaki tentu dijadikannya umat manusia yang menurut agama yang satu, tetapi mereka sentiasa berselisih pendapat kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimah, yakni keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan penuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia yang derhaka semuanya. Itu dua ayat pertama. Kalau kita tengok tafsir Ibn Katsir yang mentafsirkan ayat-ayat tersebut, kita tengok pada ayat pertama tu, walau syaa rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidah. Dan jika Tuhanmu menghendaki tentu jadikan umat manusia yang menurut agama yang satu. Boleh je kalau Allah nak jadikan semua makhluk ni satu,
tak berpecah-pecah, sama bertauhid kepada Allah. Tetapi kenapa Allah buat ni? Sebab memang itulah kehendaknya. Allah nak bagi peringatan-peringatan kepada kita supaya tengok kaum-kaum yang tak beriman tu, supaya kita ambil beriktibar daripada apa yang telah berlaku. Seperti mana dalam surah Hud ni, satu persatu Allah bawakan cerita pada rasul yang terdahulu, cerita Nabi Nuh, Nabi Hud dengan kaum Adnya, Nabi Saleh dengan kaum Samudnya, Nabi Syuaib dengan Madiannya, ada sikit pasal Nabi Ibrahim dan sebagainya, cerita pasal Firaun sikit-sikit. Kata kunci dia apa? Daripada dulu lagi dah banyak kaum-kaum ingkar akan seruan untuk mentauhidkan Allah. Dan sebuah hadis daripada Allah dalam kitab-kitab sunan, datang di pelbagai jalur, dibawakan dalam kitab Ibnu Katsir. Kita dah biasalah dengar hadis ni, disyarahkan berkenaan dengan umat-umat akhir zaman yang berpecah ni. Sesungguhnya orang Yahudi telah berpecah menjadi 71 golongan, dan sesungguhnya orang Nasrani telah berpecah menjadi 72 golongan. Dan umat ini, Rasulullah SAW kata pasal umat kita lah, umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan yang semuanya di neraka kecuali satu. Maka para sahabat pun bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Baginda yakni Rasulullah SAW bersabda, iaitu siapa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Dia banyak-banyak jalurlah hadis ni. Yakni apa maksudnya? Siapa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, maknanya yang mengikutiku dan mengikuti para sahabat. Ikut Rasulullah, ikut asar sahabat. Ikut Rasulullah, ikut sahabat, insyaAllah selamat. Ikut Rasulullah, ikut sahabat, insyaAllah selamat. Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya dengan tambahan ini. Qatadah berkata, kelompok yang mendapat rahmat Allah adalah kelompok Al-Jamaah. Mereka yang tidak berselisih. Bila sebut jamaah-jamaah ni, ini bukan jemaah zaman sekarang, kita bagi nama jemaah. Jemaah tabligh, jemaah tarikat ini, jemaah tarikat itu, jemaah parti ini, jemaah itu, jemaah yang berbeza. Ini jemaah apa? Jemaah dalam satu akidah. Jemaah dalam akidah. Mentauhidkan Allah dan tidak sekali-sekali mensyirikkan Allah. Perbincangan berkenaan jemaah ni pun panjang. Panjang. Tapi jemaah ni bukanlah jemaah yang manusia tubuh ni. Tabligh, hebatnya jemaah tabligh tu, masya-Allah hebat, tapi itu salah satu konsep jemaah sahaja. Itu juga banyak yang nak associate diri dengan jemaah parti-parti. Itu jemaah yang manusia buat. Jemaah yang penting, jemaah yang mentauhidkan Allah. Jemaah yang mentauhidkan Allah dan tidak sikit pun mensyirikkan Allah, berada pada landasan akidah yang benar. Itu dia. Kecuali orang yang diberi rahmat. Itulah maksud dia. Siapa mereka wahai Rasulullah? Orang yang ikut Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah, sahabat dan tabi'in, itu 3 kurun yang besar. Ikut yang itu dulu. Nak tengok siapa kita nak tengok ni. Nak jadi ikon, amalan apa yang terbaik, lafaz apa yang terbaik dalam zikir, doa apa yang terbaik dalam bab muamalat, bagaimana, tengok dulu. 3 golongan dulu. Rasulullah pertama, sahabat dan tabi'in. Itu 3 kurun yang pertama. Wallahu a'lam. Kemudian, dan semua kisah Rasul, ayat 120. 120, wa kullan tu. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, yakni Muhammad, agar dengan cerita itu kami teguhkan hatimu dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dan katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kesanggupanmu, kami pun benar-benar akan mengerjakannya. Berkali-kali Allah bagi peringatan, menggembirakan Rasulullah SAW atas ingkarnya umat dia kan. Jangan, tak payah bimbanglah. Itu atas kuasa Allah nak memberi hidayah kepada siapa. Kerja para Rasul hanyalah menyampaikan. Seperti mana diceritakan dalam surah Hud kepada Rasulullah berkenaan dengan kisah-kisah Rasul dulu. Apa yang berlaku kepada Rasulullah telah pun berlaku banyak kali kepada umat-umat yang terdahulu. Tetapi alhamdulillah kita ni tidak dibinasakan atas sebab doanya Rasulullah SAW. Tak seperti mana cerita-cerita kaum-kaum Ad, Samud, Madian ni. Nauzubillah. Dan tunggulah, sesungguhnya kami juga menunggu. Dan Allah jugalah yang mengetahui rahsia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan.
Sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya, dan ingatlah Tuhanmu tidak sekali-kali lalai dalam apa yang kamu lakukan. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baik. Nah, ada sikit ke atas tu ayat 119 cerita pasal neraka. Aku pasti akan penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang derhaka semuanya. Nauzubillah. Ya, neraka sifat dia akan penuh. Berbeza dengan syurga. Sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, syurga dan neraka ni dia saling mana? Dia berselisih lah, dia balah lah, bukan macam tu lah. Dia saling berbalah masa pada satu ketika, masa nak dipenuhkan dengan makhluk ni, syurga masuk, neraka masuk, dia bercakap lah selama dia. Syurga pun berkata, kenapa yang masuk kat aku ni orang-orang lemah dan orang yang peringkat-peringkat rendah je. Kan syurga yang masuk awal-awal tu orang fakir miskin, hamba, ya. Bukannya orang miskin je masuk syurga dah, tapi dia masuk dulu sebab dia tak banyak nak dihisapkan, ya. Aku dipenuhi dengan orang-orang yang lemah ni, syurga kata. Neraka pula kata, aku pula dipenuhi orang-orang yang sombong-sombong, penguasa. Pemimpin dulu. Ingat yang masuk neraka siapa dulu? Ulama yang ramai pengikut, orang yang mati syahid, pemimpin-pemimpin. Yang ulama yang mati syahid tu sebab apa? Dia tidak berjuang kerana Allah. Dia nakkan nikmat makhluk, pujian dan sebagainya, ya. Pemimpin pula pemimpin yang zalim. Ini dia orang yang ada kuasa ni, orang ada kuasa. Allahumma salli ala Muhammad. Panglima perang pada zaman dulu. Ini semua orang-orang yang awal-awal sekali masuk neraka ni. Dan neraka kata, aku ni dah penuh dengan orang-orang yang sombong dan penguasa. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada syurga, engkau adalah rahmatku. Denganmu aku memasuki siapa saja yang masukkan ke dalam syurga, siapa saja yang aku kendaki. Syurga adalah rahmat, sifat rahmat Allah. Dan Allah berkata kepada neraka, engkau adalah seksaku. Sifat seksanya, murkanya Allah tu duduk kat dalam neraka. Denganmu pula aku menyiksa siapa sahaja yang aku kendaki. Setiap satu daripada kamu berdua, syurga dan neraka, mereka akan memenuhinya, akan dimasukkan dengan makhluk. Adapun syurga masih tetap ada di dalamnya tempat yang berlebihan. Maksud syurga tak penuh, tak akan penuh. Tempat di syurga besok tak penuh insya-Allah. Maksudnya ruang tu besar dalam syurga. Adapun neraka, ia sentiasa selalu berkata, neraka masa awal-awal tu dia tanya, ada lagi ke? Ada tambahan? Ada tambahan? Sampailah Rabb, yakni Allah yang Maha Perkasa, meletakkan kakinya pada neraka tu. Wallahu a'lam lah, ini perkara mutasyabihat ni kita tak tahulah macam mana sifat kaki Allah tu, apa dia kaki Allah, yang pastinya kaki Allah, tangan Allah, wajah Allah tak samalah dengan apa yang kita ada. Laisa kamitslihi syai'. Mudah aja pegang ayat tu, insya-Allah tak sesatlah kita, ya. Dan tak kafir kita kata wajah Allah, tangan Allah, kaki Allah, ya. Al-Quran diterjemahkan begitu kan. Tapi maksud dia kita serah pada Allah, ya. Allah saja yang Maha mengetahui sifat diri dia sendiri. Jadi Allah letak kaki dia pada neraka, maka neraka kata cukup. Demi kemuliaanmu ya Allah cukup, ya, cukup. Jadi sifat neraka seperti dalam ayat tadi, dia akan penuh, tapi syurga dia tak penuh. Wallahu alam. Itu sedikit ringkasan daripada ayat 118 dan 123. Jadi dalam surah ni kita mendapat ringkasan banyak kisah para nabi, ya. Kisah para nabi kita boleh baca lagi tak cukuplah dengan ringkasan ni. Kita baca lagi, pilih cerita pasal nabi apa kita minat ni, ya. Nabi Nuh ke, Nabi Hud ke, Nabi Saleh ke, Nabi Syuaib ke, cerita pasal Nabi Musa dengan Allahumma salli ala Muhammad, dengan Firaun ke, banyak-banyak cerita tu, ya. Sirah-sirah tu yang kita boleh baca untuk mendapat ibrah, ya, peringatan. Kalau tengok cerita Nabi Saleh tu, kalau Nabi Saleh dengan kaum Nabi Saleh tu, Allahumma salli ala Muhammad, lupa pula. Nabi Saleh kaum apa? Boleh unshare tak apa, kita borak-borak sikit. Samud tak? Samud. Nabi Saleh dengan kaum Samud. Biasa zaman sekarang ni umrah dah canggih-canggih, package ni orang bawa jalan kan. Ke Madain Saleh. Madain Saleh tu lebih kurang beberapa ratus kilometer daripada Madinah.
Sebuah hadis sahih di mana pada ketika Rasulullah SAW berjalan nak ke Tabuk, perang Tabuk. Perang Tabuk tu dekat sempadan Jordan tu tak? Ya, antara perang-perang akhir Rasulullah SAW. Nak ke Tabuk tu dia berhenti di Hijr, Al-Hijr. Hijr itu tempat sekarang dia panggil Madain Saleh lah. Itu kita dah baca dah hadis yang mana Rasulullah SAW kata kalau siapa masuk ke kawasan yang apa ni, yang ada kaum-kaum yang kena seksa ni, hadis dia, saya ada nota ni, hadis daripada riwayat Bukhari, ya. Janganlah kalian memasuki tempat yang penghuninya diseksa kecuali kalian menangis. Gitu. Jika tidak mampu menangis, maka janganlah kalian memasukinya agar kalian tidak mendapat musibah sebagaimana mereka mendapatkannya. Kita pun dah baca hadis mana Rasulullah SAW suruh buang air-air, bancuhan tepung yang dapat daripada telaga kat kawasan itu kan, sebab tak nak ambil manfaat daripada kawasan yang kaumnya pernah kena siksa. Itu dia Madain Soleh. InsyaAllah ada rezeki besok kita pergilah Madain Soleh, ya. Tetapi Madain Soleh tu sejarawan mengatakan peninggalan tu dah bukan peninggalan kaum Samud sebenarnya, ya. Arkeologis dia cek-cek, dia panggil kaum tu kaum Nabatiyah. Kaum Nabatiyah ni datang selepas zaman Samud. Mereka digelar kaum Samud sebab tempat tu ialah bekas kaum Samud, bekas kaum Samud yang dihapuskan sepenuhnya. Nabi Saleh ni dia sebelum Nabi Ibrahim. Lama tu. Dia zaman berapa ribu-ribu tahun dulu lah, dah lama. Tak ada peninggalan dia dah. Dan satu kaum dia pun tak tinggal, melainkan yang diselamatkan tu kan. Yang tinggal di Al-Hijr tu habis dihapuskan semua sekali. Melainkan seorang. Saya pernah cerita ni. Siapa ingat? Seorang ni. Ada seorang. Laki perempuan? Tak ingat? Laki. Seorang laki selamat. Dia ni diselamatkan. Tapi selamat dia tak lama lah. Dia selamat. Nama dia Allahumma sholli ala Muhammad. Abu Ridha. Abu Ridha. Dalam hadis tadi, hadis yang mana Rasulullah singgah di Al-Hijr, Rasulullah kata dalam hadis tu, janganlah kamu sekali-kali memohon doa untuk menyaksikan bukti apabila menerima seruan daripada Rasul. Rasulullah bimbang. Sebab kita dah baca dalam beberapa tafsir ni yang cerita-cerita Nabi, apa umat-umat Nabi-Nabi ni minta bila dapat seruan untuk mentauhidkan Allah, yang mengatakan akulah Nabi, akulah Rasul. Umat dia minta apa? Minta bukti kan? Semua minta bukti kan? Bukti? Bukti. Ini bukanlah sebab kita sekarang ni belajar, kita nak beramal, kita kena tengok dalil. Bila orang bagi amalan, bila orang bagi kita tengok, kita study dulu. Betul ke tak betul, ada sandaran ke, betul ke hadis, itu cerita lain. Tapi bila menerima seruan berkenaan dengan keimanan dan sebagainya, umat-umat terdahulu dia banyak songeh lah. Dia banyak songeh. Dia tak sami'na wa ata'na, dia degil. Dia dengar, dia degil. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis itu kata, jangan saya sekali kamu ni mohon doa minta bukti. Bukti kerasulan, bukti benar ke Allah, minta murka Allah tu, jangan. Bimbang. Sebab bimbang dijadikan sebagaimana kaum Nabi Samud. Nabi Samud habis. Dia kena gempa kan umat dia. Kena gempa, habis semua. Melainkan Abu Ridha tu. Abu Ridha tu macam mana boleh selamat? Abu Ridha selamat sebab dia dalam perjalanan. Dia tak ada dalam kawasan Al-Hijr ataupun Madain Soleh tu. Dia dalam perjalanan dan ketika itu dia berada di bumi Mekah. Dia berjalan cross bumi Mekah. Atas sebab itulah ulama-ulama kata, walaupun Nabi Soleh ni sebelum Nabi Ibrahim, kita tahu yang Mekah ni, Al-Haram tu dimuliakan atas sebab doanya Nabi Ibrahim. Kita mengerjakan umrah haji pun banyak asbab daripada keluarga Nabi Ibrahim. Tetapi zaman dulu pun Mekah telah dimuliakan oleh Allah hatta dengan menyelamatkan buat sementara Abu Ridha ni. Abu Ridha ni selamat. Tapi dia keluar dia daripada tanah haram, dia melangkah dia ni sabit daripada hadis Rasulullah kata, dia keluar dia daripada tanah haram, dikenakan azab yang sama, kena gempa juga, mati dia. Dan dalam sebuah hadis lagi, Rasulullah SAW sedang berjalan keluar di luar tanah haram, dia jumpa satu tempat, dia kata para sahabat, inilah kubur Abu Ridha. Lama dia tu. Ini perkara-perkara gaib yang Rasulullah SAW tahu kan. Padahal Nabi Soleh pada zaman dulu lagi dah. Dia kata sahabat, inilah kuburnya Abu Ridha. Dan di dalam kuburnya ada sebuah tongkat yang ada macam emas sikit.
Tongkat bercabang lah yang digunakan oleh Abu Ridal untuk tongkat dia masa berjalan. Sahabat korek dengan pedang. Korek nesah jumpa tongkat tu. Mukjizatnya Rasulullah SAW diberitahukan perihal perkara-perkara yang pada zaman-zaman dulu. Bahkan tahu kat situ kuburnya. Ini mukjizat para Nabi lah. Kembali kepada cerita kita dulu. Adapun zaman sekarang, kubur-kubur pada Nabi ni kita tak tahu betul ke tak betul. Jadi kalau orang klaim inilah kubur Nabi sekalian-sekalian, wallahualam. Begitulah wallahualam, kita terima seadanya lah. Pun tak penting juga kita nak mengesahkan betul ke ni kubur Nabi Hud, ya ke ni kubur Nabi sekian-sekian, tak penting. Kubur yang paling penting ialah kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kat mana? Kat situlah. Kat situlah dekat Masjid Nabi. Dan hati-hatilah kalau siapa adik-adik kita ni tengok-tengok kat YouTube ke Facebook, orang forward inilah kubur Rasulullah, siap boleh buka, ada tudung, ada apa semua, ada lah. Kubur Rasulullah ni dikepung dengan 3 ke 4 lapis kubur. Dah beratus tahun dah orang tak masuk. Jadi kalau tengok video-video tu tiba-tiba buka pintu, ada emas, ada orang tabur-tabur duit, itu bukan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, insya-Allah hari Isnin kita ambil berkenaan dengan surah Yusuf. Surah Yusuf. Masa mula mengaji dulu, kadang bila membaca surah Yusuf ni, terasa surah Yusuf ni agak susah sikit. Wallahu a'lam, dah lama-lama tak ada masalah. Adik-adik kita ni semua lawa-lawa ni, mengaji semua lancar ni, alhamdulillah. Masa zaman saya merangkak dulu, surah Yusuf ni merangkak jugalah. Wallahu a'lam. InsyaAllah sama-samalah kita berkongsi-kongsi ilmu walaupun dengan hanya membacanya sahaja. Wallahu a'lam. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Amin. Ya Rabbal Alamin, berilah kami semua ini, ahli keluarga kami, rakan kenalan kami, kefakihan dalam agama. Ya Allah, sesungguhnya dijanjikan jika Engkau nak lorongkan kami mudah ke syurga, Kau bagi kami kefahaman dalam memahami ilmu agama. Ma'alimna ta'lim, pemahaman ketika kami berusaha memahami tadabbur ayat suci Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, sentiasalah letak kami berada di landasan-Mu yang benar ya Allah. Janganlah pesongkan hati kami, kekalkanlah kami dalam golongan yang Kau selamatkan, golongan yang ikut pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, bukan di kalangan golongan yang sesatnya. وَإِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. InsyaAllah kita ketemu besok. Sambung lagi bicara anak kunci syurga. Bab sujud syahwi. Ya, betul kan? Sujud syahwi. Apa ketikanya nak kena sujud syahwi? Wajib ke? Macam mana caranya? Apa lafaznya? InsyaAllah kita mula bukan buat bicara lah. Bincang-bincang besok insya-Allah. Kafaratul majlis wa nakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.